puasa Ramadan sebaik mungkin. Semoga dosa-dosa yang lepas itu, apatah lagi dosa-dosa yang kecil itu, akan terpadam di sisi Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Tapi dengan syarat kita berpuasa, dan ada pada puasa kita dua ciri ini. Ciri pertama, dan bila kita menyambut Ramadan, seringkali ayat yang diulang-ulangi ialah dari surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang ada iman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka sebelummu, agar dengannya kamu mencapai makam takwa. Ini ayat yang diturunkan sekitar tahun 2 Hijrah. Dan sekitar tahun 2 Hijrah itulah kewajipan puasa Ramadan dikenakan ke atas umat Islam. Sebelumnya umat Islam sekadar berpuasa 10 Ashura sebagai suatu kewajipan, tetapi bermula 2 Hijrah dengan ayat yang kita bacakan tadi, kewajipan berpuasa Ramadan dituntut ke atas umat Islam. Dan Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi menegaskan bahawa kewajipan berpuasa ini bukan suatu yang baharu. Malah umat sebelum ini juga berpuasa. Dan tempiasnya dapat kita lihat kepada golongan Yahudi pada hari ini, yang ada hari-harinya mereka berpuasa, seperti hari Yom Kippur, dan juga bangsa Nasara juga ada puasanya. Tapi umat Islam berpuasa dengan satu puasa yang khusus, memakan masa sebulan penuh di bulan yang khusus bernama Ramadan Al-Mubarak. Dan dalam ayat 185 surah yang sama, surah Al-Baqarah, Allah menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang mulia inilah diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, dan Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita sebagai manusia, apatah lagi yang ada iman, kita mencari kompas. Kita sentiasa mencari petunjuk supaya jalan yang kita lalui dalam permusafiran kita ini tidak terbabas dan tidak tersasar. Maka kompas dan juga petunjuk itu ialah Al-Quran. Sebab itu Allah mengatakan tentang Al-Quran, Al-Quran ini hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah menegaskan lagi wabayyinatim minal huda, dan dia memberikan penjelasan tentang petunjuk itu. Bukan bercakap sekadar konseptual, secara konsep tentang petunjuk, tetapi ada bayinat, ada penjelasan tentang petunjuk itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga ada penjelasan tentang furqan. Furqan ialah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka suluh Al-Quran, kompas berdasarkan Al-Quran, memahamkan kita tentang petunjuk dalam hidup, tentang penjelasan tentang petunjuk itu, dan juga tentang pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebab itu ulama salaf terutamanya, mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Maka kita membaca dalam kitab-kitab betapa para ulama dahulu begitu besar memberi tumpuan terhadap wahyu, terhadap Al-Quran, terutamanya di musim Ramadan Al-Mubarak. Disebutkan bahawa Imam Syafi'i sebagai contoh khatam Al-Quran 60 kali. Ini suatu yang luar biasa, tak mungkin kita mencapainya. Tapi ini nak menampakkan tentang betapa Ramadan itu para ulama sentiasa kaitkannya dengan Al-Quran. Justru kita insya-Allah di musim Ramadan, jika mampu setiap hari kita nak mendampingi Al-Quran, kita nak membacanya, dan semampu boleh kita juga hendak melaksanakan tadabbur, kefahaman terhadap ayat-ayat yang kita baca itu. Dan antara perkara yang Nabi SAW peringatkan tentang puasa Ramadan
ialah peringatan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaba." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan ada pada puasanya itu dua ciri ini. Pertamanya imanan. Tuan-tuan perempuan kena ingat tentang dua ciri ini. Pertamanya berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Dan yang keduanya ihtisaban, dengan penuh ihtisab. Dua ini kena ada. Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka akan dipadam dosa-dosanya yang telah lalu. Kita banyak dosa, termasuk Dr. Daniel. Kata orang utara, berlungguk dosa. Maka insya-Allah kalau kita berpuasa Ramadan sebaik mungkin, semoga dosa-dosa yang lepas itu, apatah lagi dosa-dosa yang kecil itu, akan terpadam di sisi Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Tapi dengan syarat kita berpuasa dan ada pada puasa kita dua ciri ini. Ciri pertama imanan. Imanan, kata ulama, kita berpuasa kerana Allah. Mengapa you berpuasa Ramadan? Sebab bapak suruh. Itu bukan imanan. Sebab orang paksa, itu bukan imanan. Tapi kalau orang bertanya, mengapa you berpuasa Ramadan? Sebab kewajipan daripada Allah. Sebab Allah mewajibkan kami dan saya berpuasa. Sebab itu saya berpuasa. Dan kita melakukannya kerana Allah, kerana ilahi. Itu iman. Dan yang keduanya ihtisaban. Ulama tafsir mengatakan, di samping keimanan, kita berpuasa juga mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kalau kita beramal, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita mengharapkan ganjaran Allah, itu ikhlas. Jangan silap berguru. Ada orang yang mengajar, orang yang beramal mengharapkan pahala Tuhan, dia tidak ikhlas. That is wrong. Itu salah. Antara dalil yang mendidik kita mengatakan beramal mengharapkan ganjaran ilahi, itu bagus, itu masih ikhlas. Inilah hadisnya. Kita berpuasa ihtisaban, mengharapkan syurga Allah, mengharapkan pahala daripada Allah dan sebagainya. Bila dua ini ada, akan terampun dosa-dosa yang lepas. Sebab itu mari kita berpuasa ikhlas, sebenar-benar ikhlas kerana ilahi. Bila kita ikhlas, kita buat sebaik mungkin puasa kita, kita pastikan kualitinya tinggi. Pada ketika yang sama kita mengharapkan ganjaran, dan orang yang berpuasa mengharapkan ganjaran, dia tidak mau puasanya itu menjadi kosong. Puasanya itu dipenuhi dosa. Dia tidak mau mengisikan hari-hari Ramadannya dengan perkara dosa. Dan perkara ketiga yang tak saya sentuh ialah rukun puasa ni agak senang. Pertama, niat di sebelah malam. Sebelah malam niat. Mengikut mazhab Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan setiap malam. Sesiapa yang tidak berniat antara maghrib ke subuh, itu maksud di sebelah malam, dia tidak berniat di waktu itu, maka puasanya tidak sah. Cuma dia tidak boleh makan di siang hari, begitu-begitu saja, tapi dia kena qadha. Maka rukun pertama ini, niat mesti dilaksanakan setiap malam mengikut mazhab Syafi'i. Dan yang keduanya, rukun yang kedua ialah di waktu siang, meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan perkara-perkara yang disepakati ialah pertamanya, meninggalkan makan. Yang kedua, meninggalkan minum. Dan yang ketiganya, meninggalkan hubungan suami isteri. Meninggalkan jima antara suami dan isteri. Ini tiga yang disepakati, yang wajib ditinggalkan di siang Ramadan. Bila kita menjaga dua rukun ini, biiznillah puasa kita sah. Tapi puasa yang sah belum tentu mendapat pahala. Ada orang berpuasa, tapi pahala sifar. Kita tidak mau kita berpuasa, tapi pahala kosong.
Sebab pengisiannya tiada. Puasa tidur pagi sampai ke malam. Pengisiannya tiada, isinya tiada, konten puasa tu tiada. Duk kira nak makan, tunggu masa makan je, tak jadi. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Al-Albani mengatakan hadis ini tarafnya hasan sahih. Nabi SAW bersabda, "Rubba shaim hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas." Betapa ramai orang yang berpuasa yang dia tidak mendapat apa-apa pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Keluar Ramadan dapat sijil. Sijil. Ingat kot sijil kecemerlangan. Rupanya sijil memberitahu makhluk ini berpuasa Ramadan tapi tidak mendapat apa-apa pun kecuali lapar dan dahaga. Malulah kita nak tampal sijil tu kat dinding. Nak buh dalam cermin pun tak mau. Koyak terus. Koyak terus. Apa ni? Saya berpuasa. Kutlah kata dapat kecemerlangan dan sebagainya. Tidak diberitahu saya cuma mendapat lapar dan dahaga. Nabi SAW mengatakan betapa ramai orang yang berpuasa itu yang dia dapat. Tapi niatnya betul. Siangnya dia tak makan, tak minum dan sebagainya. Tapi dia buat benda haram. Dia tidak mengisikan Ramadannya dengan benda-benda yang kebajikan. Sebab itulah dia cuma mendapat lapar dan dahaga. Jadi sebagai mukadimah petang ini kita peringatkan tentang puasa kita ini biarlah berkualiti. Di samping kita menjaga rukun-rukunnya, kita juga insya-Allah nak mengisikannya dengan pertama kita nak isi dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan dalam Ramadan. Kewajipan berpuasa sedang kita lakukan. Kewajipan yang kedua ialah puasa yang 5, solat yang 5. Ada orang dia semayang tarawih tapi subuh tak bangun. Silap besar tu. Dia subuh tak bangun. Ridwan senyum kat saya. Dia semayang tarawih, subuh dia tak bangun. Dia buat relax, tak apa, sampai naik matahari sedepar. Maka dia semayang tarawih, tapi subuh tak bangun. Jadi jaga sungguh sunat dia. Tapi wajib dia tak jaga. Itu salah. Itu salah besar tu. Jadi jaga rukun puasa, jaga solat yang 5. Selepas yang wajib ini kita jaga sebaik mungkin, tambah dengan yang sunat. Yang sunat seperti tarawih, Masya Allah. Witir, Masya Allah. Tilawatul Quran, Masya Allah. Tasbih, solawat dan sebagainya. Bersedekah. Ini semua kebaikan-kebaikan yang kita nak perbanyakkan di musim Ramadan. Perkara kedua yang wajib kita jaga ialah meninggalkan yang haram. Jaga jari jemari kita yang duk type benda-benda mengarut, merepek dan merapu di Facebook, di laman web. Apatah lagi berbentuk maki hamun orang, body shaming orang, prank orang. Zaman moden ini terbit satu perkara baru yang cukup jijik. Nama prank. Prank. Ada seorang remaja, dikatakan pelakon. Rakan dia buat prank. Dia nak duduk atas kerusi, rakan dia tarik kerusi, jatuh sekarang kena pakai wheelchair. Kononnya melawak. Melawak membawa pada haram. Jijik punya lawak jenaka you. Prank kononnya. Baling ular plastik. Tapi hamba Allah itu dapat heart attack sebab terkejut dengan ular besar. Yang dia ingat ular besar, ular betul. Yang lain itu gelak mengekek. Ini manusia yang otak mereka tak betul. Dan kita orang Islam pun ikut membuta tuli perbuatan jijik manusia yang juga buta tuli itu. Masuk Ramadan, buang semua itu, kosongkan semua itu. InsyaAllah semoga puasa kita tidak mendapat kosong, tapi mendapat insya-Allah ganjaran yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.